adik-adik. Nama saya Nabila Natasha binti Rozalan. Hari ini kita akan belajar tentang keselamatan ketika berada di dalam rumah, terutamanya bagi kanak-kanak dan bayi. Keselamatan diri amat penting kerana ianya boleh menjauhkan nyawa kita daripada bahaya, ya adik-adik. Hal ini demikian kerana kemalangan juga boleh berlaku di dalam rumah tau kawan-kawan. So, kena berhati-hati. Lebih-lebih lagi apabila adik-adik menggunakan peralatan yang tajam seperti gunting dan pisau tau. Sangat bahaya untuk adik-adik. Kerana ia boleh menyebabkan kecederaan tau. Sekiranya adik-adik mahu menggunakan gunting dan pisau, adik-adik boleh meminta bantuan ibu bapa dan penjaga. Sekiranya adik-adik menggunakan peralatan yang tajam, kemalangan juga boleh berlaku berpunca daripada air. Tahukah adik-adik semua, sekiranya permukaan lantai basah dan mempunyai air boleh menyebabkan adik-adik tergelincir. Adik-adik tidak boleh melalui kawasan yang basah. Adik akan tercedera. Sekiranya adik-adik perlu melalui tempat yang basah, adik-adik hanya perlu mengelakkan diri daripada lalu. Kemalangan juga boleh berpunca daripada elektrik. Adik-adik, rejatan elektrik boleh berlaku kerana adanya arus elektrik di dalam badan. Jangan masukkan apa-apa objek di dalam soket. Ingat, kerana boleh menyebabkan renjatan elektrik. Juga jangan memetik suis elektrik dalam keadaan tangan yang basah kerana akan terkena renjatan elektrik. Seterusnya, adik-adik juga tidak boleh menggunakan telefon bimbit ketika dicas. Ibu bapa tiada di rumah. Langkah pertama, tutup pintu dengan rapat dan kunci dengan kemas. Langkah kedua, jangan jemput tetamu datang ke rumah. Langkah ketiga, telefon ibu bapa terlebih dahulu sekiranya ada orang di depan rumah. Langkah keempat, elakkan pergi ke dapur sendirian tanpa orang dewasa. Langkah kelima, adik-adik jangan bagi tahu sesiapa tentang keberadaan adik seorang-seorang di rumah tau. Langkah keenam, jangan keluar daripada rumah. Langkah tujuh, jangan jawab panggilan telefon daripada orang yang tidak dikenali. Langkah terakhir iaitu langkah ke-8, adik-adik perlu memberitahu keadaan adik di dalam rumah kepada ibu bapa. Mari kita belajar tentang langkah-langkah keselamatan di luar rumah pula. Langkah 1, jangan keluar di luar rumah berseorangan kerana boleh berlakunya penculikan. Langkah kedua, jangan bermain di kawasan yang berhampiran dengan longkang kerana akan menyebabkan adik-adik terjatuh ke dalam longkang. Langkah 3, jangan bermain di tempat yang sunyi kerana jika berlakunya kemalangan, tiada sesiapa yang akan mengetahui perkara tersebut. Langkah keempat, adik-adik perlu memastikan diri adik-adik sentiasa berada berdekatan dengan ibu bapa. Langkah 5, jangan ambil apa-apa barang daripada orang yang tidak dikenali. Langkah ke-6, jangan bercakap dengan orang yang tidak dikenali tau. Jom kita belajar langkah-langkah ketika berada di taman permainan. Langkah 1, sekiranya adik-adik menunggang basikal di taman permainan, sekurang-kurangnya adik perlu memakai topi keledah untuk mengelakkan kemalangan di bahagian kepala. Langkah kedua, adik-adik jangan berebut untuk menggunakan alat permainan seperti gelongso kerana adik-adik boleh terjatuh daripada gelongso tersebut. Adik-adik perlu beratur dengan keadaan tenang dan selamat ketika menggunakan alat permainan seperti gelongso. Langkah 3, jangan berlari-lari semasa menggunakan taman permainan kerana boleh menyebabkan adik-adik terjatuh dan tercedera. Adik perlu berjalan dengan tenang dan selamat di kawasan taman permainan. Langkah 4, jangan bergaduh dengan kawan-kawan tau.
Langkah 5, jangan membuli kawan-kawan yang lain. Kesimpulannya, badan kita adalah tanggungjawab dan juga hak kita untuk melindungi dan menjaga badan kita daripada bahaya tau. Adik-adik, ingat pesan saya ni tau, bye.